Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min indillahi ta'ala. Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Kaifa halukum jami'a? Ad'u Allah azza wa jalla أن تكونوا في أحسن حال وفي أتم صحة وعافية. أنا أستاذكم الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم، وإن شاء الله في هذه الحلقة سأقوم معكم بالمناقشة والمشاركة ما يتعلق بورقة اللغة العربية لامتحان الشهادة الثانوية العليا الماليزية STPM. الآن أتصل بلغتنا الملايوية رجاء منكم الاستعداد التام لمتابعة الدرس. Pada kali ini, para pelajar sekalian, kita akan kongsikan bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, soalan kertas bahasa Arab bagi semester pertama, bagi peperiksaan STPM. Soalan bahagian yang kedua itu adalah bahagian Al-Qawaid At-Tatbiqiyah, iaitu qawaid praktikal. Sebagaimana paparan di hadapan para pelajar sekalian, Al-Qawaid At-Tatbiqiyah, qawaid praktikal terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, as-sarfu tatbiqi, as-sarfu tatbiqi, dan yang kedua adalah an-nahwu tatbiqi. Sarfu tatbiqi iaitu saraf praktikal, iaitu memperuntukkan sebanyak 20 markah, dan bahagian nahwu tatbiqi iaitu nahwu praktikal memperuntukkan 20 markah. Di sini saya kongsikan kepada anak-anak pelajar sekalian tajuk-tajuk yang terkandung di dalam bahagian Nahu, dalam silibus sukatan Nahu bagi kertas bahasa Arab STPM semester pertama. Yang pertama, al-jumlah al-arabiyah wa naw'uha. Yang kedua, al-jumlah al-ismiyah. Pecahan daripada al-jumlah al-ismiyah, para pelajar telah mempelajari khasais al-mubtada' wal khabar. Khuruj, yang kedua, khuruj kullun an khasaisih. Khuruj kullin an khasaisih. Seterusnya, topik yang ketiga, pelajar telah mempelajari al-jumlah al-fi'liyah. Pecahannya yaitu ta'nitsul fi'li wujuban wa jawazan, ba al-fa'il, seterusnya al-maf'ul bih. Kemudian yang keempat, pelajar juga mempelajari tajuk nafyul jumlatil fi'liyah. Yang kelima, tajuk nafyul jumlatil ismiyah. Yang keenam, tajuk al-i'rab wa alamatuh. Pecahannya mahallul i'rab, ar-raf'u, an-nasbu, al-jar, al-jazam. Ba alamatul i'rab al-asliyah, ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah, as-sukun. Dan tajuk yang ketujuh, al-harfu wa anwa'u. Pecahannya kepada tiga bahagian, iaitu harful jar, harful nafi, harful masdar, dan harful masdar. Seterusnya berikut adalah peranti. Saya kongsikan di sini peranti arahan soalan bahagian nahwu tatbiqi ataupun nahwu praktikal peringkat STPM. Seharusnya para pelajar ataupun calon bahasa Arab menguasainya dengan sebaik mungkin. Arahan soalan yang dikemukakan pada bahagian ini.
Yang pertama, arahan ij'al. Ij'al maknanya, maksudnya jadikan. Contoh soalan, ij'al kullan minal asma'il atiyah fa'ilan fi jumlatin. Fi jumlatin wa maf'ulan bih fi jumlatin ukhra ma'a tashkili akhirih. Maksudnya, jadikan setiap kata nama berikut sebagai fa'il dalam fi jumlah dalam satu ayat dan sebagai maf'ulun bih dalam ayat yang lain. Maknanya perkataan yang diberi supaya dijadikan fungsi perkataan itu sebagai fa'il atau maf'ulun bih. Dan satu lagi arahannya, hendaklah diletakkan baris akhir bagi perkataan akhir. Baris perkataan akhir, baris akhir bagi perkataan tersebut. Ini soalan STPM tahun 2016. Kemudian arahan adkhil, yang kedua adkhil. Maksudnya masukkan. Arahan soalan, adkhil ala kulli jumlatin atiyah harfa nafyin munasiban laha. Soalan STPM bahagian Nahu tahun 2014. Maksudnya, masukkan ke atas setiap ayat berikut harfu nafi. Harfu nafi yang sesuai. Yang ketiga, arahan istakhdim. Bermaksud gunakan. Arahan dalam soalan seperti contoh, istakhdim ma bainal qausain linafyi kulli minal jumal al-atiyah ma'a taghyirim ma yalzam. Soalan tahun 2017. Bermaksud, gunakan perkataan dalam kurungan. Diberi perkataan dalam kurungan. Perkataan itu diminta calon menggunakan perkataan itu untuk sebagai peranti nafi. Membina ayat nafi. Bersama-sama perlu diubah apa yang perlu diubah. Seterusnya, arahan idbit. Idbit makna tandakan. Tandakan. Arahannya, idbit bisyakli akhiri kulli kalimah. Maksudnya, tandakan baris. Maknanya letak baris. Akhir setiap kalimah. Maknanya huruf terakhir bagi perkataan. Tahtahu khat yang bergaris yang diberikan fil faqratil atiyah di dalam petikan berikut. Ini soalan bahagian Nahu tahun 2015. Seterusnya arahan a'id. A'id memberi maksud ulangkan. Arahan soalannya, a'id kitabatal jumalil atiyah musahhihan al-khata fi kulli ma tahtahu khat fi ma ya'ti. Maksudnya, ulangkan, sila ulang ataupun ulangkan kitabatal jumal, tulis ayat-ayat berikut dengan memperbetulkan kesilapan. Mana ayat yang diberikan itu salah. Pelajar diminta tulis semula dan betulkan perkataan yang salah dalam setiap perkataan yang bergaris berikut. Ini soalan STPM bahagian Nahu 2017. Seterusnya peranti ataupun arahan imla. Imla bermaksud isikan. Arahan soalan, imla al-faragh fima ya'ti biharfil jar al-munasib ma'a bainal qausain. Munasib ma'an bainal qausain. Soalan 2018 dan ulangan tahun 2017. Maksud soalan, isikan tempat kosong berikut dengan meletakkan harfu jar. Mimma bainal qausain. Harfu jar yang telah diberikan di dalam kurungan yang diberi. Maknanya gambaran soalan itu adalah diberikan beberapa harfu jar. Diminta supaya pelajar memilih huruf jar tersebut
mengikut soalan yang dikemukakan. Seterusnya arahan terangkan. Okey, terangkan iaitu bayyin, terangkan. Arahan soalan bayyin, okey, bayyin ma idza kana ta'nisi kulli fi'lin tahtahu khat fima ya'ti wajiban atau jaizan ma'a zikril illah. Soalan tahun 2014. Okey. Okey. Maksud arahan ini terangkan. Terangkan setiap makna ta'nis, makna ta'nis fi'il yang muannas, bagi setiap fi'il yang bergaris yang diberikan itu, okey, terangkan wajib atau jaizan ataupun jaiz. Okey, bagi pelajar yang mempelajari topik ini memahami istilah wajiban ataupun jaizan. Dan satu lagi diminta supaya menyebutkan illah, sebab. Okey, sebab kenapa begitu. Seterusnya arahan hawil. Hawil maksudnya tukarkan. Okey, arahan soalan hawil al-jumal al-ismiyah al-atiyah ila al-jumal al-fi'liyah ma'a taghyir ma yalzam. Okey, soalan ini pernah keluar pada tahun 2020 dan ulangan STPM Kertas Bahasa Arab Bahagian Nahu 2019. Okey, maksudnya tukarkan ayat-ayat namaan berikut kepada ayat-ayat kerjaan bersama-sama dengan ubah. Okey, perlu diubah apa yang perlu diubah dalam ayat tersebut mengikut struktur sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau di sini daripada jumlah ismiyah ayat namaan kepada jumlah fi'liyah ayat kerjaan. Kemudian seterusnya arahan syakil. Syakil memberi maksud bariskan. Arahan soalan ialah syakil akhira kulli kalimatin tahtahu khat. Okey, iaitu bariskan akhir setiap perkataan yang bergaris. Maknanya dalam perkataan itu huruf yang terakhir sekali hendaklah dibariskan. Okey, ma'a bayani mauqi'ihal i'rabi, bersama-sama dengan diterangkan kedudukannya, mauqi', kedudukannya dalam i'rab, sistem i'rab bahasa Arab. Soalan bahagian Nahu bagi Kertas Bahasa Arab semester pertama 2013. Seterusnya soalan arahan yang berbunyi dha'. Dha' maknanya letakkan. Arahannya dha' khattan tahta kulli fa'ilin. Letakkan satu garis. Maknanya satu garis sahaja di bawah setiap fa'il yang ditemui dalam petikan yang diberi. Wa khattaini, dan letakkan dua garis. Kena garis dua. Tahta kulli maf'ulun bih, setiap perkataan yang berada pada kedudukan maf'ulun bih fil faqratil atiyah, dalam petikan berikut. Soalan 2014. Okey. Seterusnya soalan ayin, tentukan. Okey, arahannya ayin mubtada'an wa khabaran wa fa'ilan wa maf'ulan bih minal faqratil atiyah. Tentukan. Dia minta calon tentukan. Okey, mana mubtada' ataupun khabar ataupun fa'il ataupun maf'ulun bih dalam petikan berikut. Seterusnya arahan mathil. Mathil maknanya contohkan ataupun bawa contoh. Okey, mathil likulli ma ya'ti. Contohkan bagi setiap yang berikut. Di mana dalam setiap soalan ada penyataan yang diberi supaya pelajar membawa contoh. Okey, membawa contoh bagi arahan yang diberi. Ini soalan STPM semester 1 bahagian Nahwu 2017. Seterusnya yang akhir sekali arahan yang berbunyi mayyiz. Mayyiz yakni bezakan. Okey, bezakan. Okey, arahannya mayyiz al-jumal al-ismiyah al-atiyah min al-jumal al-fi'liyah. Okey.
al-khabar wal fa'il fiha. Okey, maksudnya bezakan ayat namaan dan ayat kerjaan dalam ayat berikut. Okey, dan tentukan khabar dan juga fa'il padanya. Okey, sebab itulah dalam soalan ini kita fahami bahawa bagi jumlah ismiyah dia sinonim dengan mubtada khabar. Bagi jumlah fi'liyah sinonim dengan fa'il, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ini soalan STPM bahagian Nahu bagi semester pertama 2015. Okey, untuk pemerhatian ataupun suka-suka saya nak sebutkan pada para calon ataupun para pelajar sekalian bahawa kalau dilihat kepada soalan bahagian Nahu ini, okey, arahannya berbentuk dua keadaan ataupun dua permintaan yang diminta respon daripada calon. Maknanya dua perkara yang diminta. Macam contoh yang pertama tadi macam ij'al. Dia minta jadikan isim berikut sebagai fa'il maf'ulun bih. Okey. Kemudian yang keduanya diarahkan untuk tashkil, untuk letakkan baris pula. Okey, semoga para calon anak-anak pelajar sekalian mengambil perhatian yang serius terhadap arahan yang dikemukakan. Okey, seterusnya. Okey, di sini saya nak kongsikan beberapa tips lah ataupun perhatian kepada semua pelajar semasa menjawab soalan bahagian ini. Okey, pelajar boleh melihat kepada paparan, skrin yang saya tunjukkan ini. Okey, yang pertama, baca arahan soalan dengan teliti. Umumnya bagi setiap calon, setiap pelajar, kita hendaklah membaca soalan dengan teliti. Bila kita baca, kita hayati soalan dan kita fahami kehendak soalan tersebut. Apa yang ditanya, apa yang dikehendaki untuk kita respon ataupun memberi jawapan. Supaya kita menjawab soalan mengikut arahan, bukannya menjawab soalan mengikut perasaan kita. Kadang-kadang dalam kita para pelajar lah, dia mengadu kepada guru, mengatakan bahawa saya dapat jawab. Soalan saya dapat jawab, baik, lancar, bagus. Tetapi bila keluar keputusan, maka markahnya tetap tidak baik. Tidak memuaskan hati. Kenapa jadi begini? Salah satu yang kita dapat kesan adalah pelajar itu dia jawab soalan tetapi dia tidak fahami kehendak soalan, arahan soalan secara tepat, secara tepat. Okey. Seterusnya, kuasai kata tugas sebagaimana yang saya kemukakan sebelum ini. Kata tugas, arahan. Kita kena fahami apa yang ditanya, apa yang perlu kita buat. Soalan-soalan, arahan-arahan ataupun peranti-peranti arahan seperti idbit, adkhil, imla, hawil. Ij'al, a'id, mathil, istakhdim, ayin, bayin, da', syakil, istakhrij, mayyiz dan lain-lain. Sebagaimana yang dibentangkan, yang biasanya pelajar temui, difahami dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita nak menjawab soalan kalau kita tidak faham arahan soalan ataupun kita tidak memahami dengan sebenarnya, ataupun kita agak-agak sahaja. Ini memungkinkan kita kehilangan markah yang sepatutnya kita memperolehi markah yang tertinggi. Seterusnya, teknik jawapan yang jelas. Teknik jawapan. Kita semua maklum bahawa kertas bahasa Arab peringkat STPM ini adalah jawapannya secara bertulis, esei. Bukan arahan, aneka pilihan dan sebagainya. Jadi pelajar mempersembahkan jawapan kamu, jawapan kalian di atas kertas dengan bertulis. Justru itu, jawapan yang dikemukakan hendaklah difahami dengan jelas.
tidak mengganggu emosi pemeriksa misalnya. Okey? Tepat. Jawapan yang jelas, tepat. Okey? Dan tersusun. Okey, kalau respon jawapan itu perlu kepada jadual, ataupun kolom dan sebagainya, sila jawab menggunakan kolom ataupun jadual. Satu pengalaman yang Ustaz lalui juga, setengah calon, setengah pelajar barang dia memandang enteng ataupun mudah bila kita katakan buat kotak jadual. Masalahnya mereka tidak menggunakan pembaris, hanya menulis. Hanya lakar dengan ni yang saya gelarkan mereka itu Zorro Malaysia saya kata. Zorro. Ini bawalah pembaris, sediakan pembaris. Kalau awak buat kotak, buat jadual, buat garis dengan yang terbaik. Dan satu lagi untuk kertas bahasa Arab ini, kaedah umum saya sebut pada pelajar saya supaya selang satu baris. Awak selang satu baris. Seterusnya, menguasai setiap topik. Itu tak dapat dinafikan. Mana calon-calon, para pelajar, kamu ataupun kalian mempelajari setiap topik sebagaimana yang bahagian tata bahasa, bahagian nahwu tadi, kita dah kongsikan pada awak. Pastikan setiap calon menguasai setiap topik. Dan ada kesempatan ataupun masa. Sekarang, kalau masa kalian mengulang kaji, gunalah teknik perbincangan, discuss dengan kawan-kawan, di samping merujuk guru untuk kalian semua fahami dan hadam setiap topik yang dipelajari. Seterusnya, semasa menjawab, bagi tumpuan yang sepenuhnya, gunakan segala kemahiran pemerhatian dan juga pengamatan kamu, pengamatan kalian calon dalam menjawab ataupun memberi respon terhadap soalan yang diberikan. Kalau soalan itu kalian ataupun calon tidak jelas, dengan membaca sebanyak 2 kali, baca kali yang ketiga. Tidak jelas juga, baca kali yang keempat. Memberi perhatian yang sepenuhnya, kaji, gunakan segala ilmu yang kalian pelajari. Jangan berputus asa, jangan mudah hilang pedoman. Di situ kita insya-Allah dengan kita menggunakan segala pengamatan kita, di samping kita berdoa, berselawat dalam dewan peperiksaan, mudah-mudahan apa yang kita jawab itu dalam rangka yang kita buat, yang kita lakukan, latih tubi dan sebagainya, akan mendekatkan kita kepada jawapan yang betul. Seterusnya, saya nak kongsikan tentang kolaborasi setiap tajuk. Macam disebut tadi, kuasai setiap tajuk. Dan kalau kita lihat dalam sebahagian soalan, bahagian nahwu ini, dia bukan hanya tumpuan kepada topikal, satu tajuk sahaja, satu tajuk tertentu sahaja. Ada setengah-setengah soalan, dia kumpulkan beberapa tajuk yang dipelajari. Seperti yang disebut tadi, dikumpulkan mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, jumlah ismiyah, jumlah namaan dan jumlah kerjaan dikumpulkan dalam satu soalan. Di samping soalan yang berbentuk topikal itu memang lumrah. Di samping soalan berbentuk topikal, ada juga soalan-soalan yang merentasi tajuk-tajuk yang perlu kalian hadam dan kuasai semua tajuk. Yang akhir sekali saya nak kongsikan untuk bahagian ini, iaitu elakkan daripada silap ejaan. Isu dalam bahasa Arab ini, bahasa Arab, bahasa Al-Quran sebagaimana kita tahu, dalam kalangan kita pelajar, barangkali saya sendiri pun tersilap, kita sebut, betul sebutan, tapi bila diminta tulis, kelain jadinya. Betapa ramai pengalaman kami sebagai guru, bila kita minta supaya pelajar memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, cantik ungkapannya, lebih Arab, lebih cantik daripada Arab lagi. Tapi bila diminta sila tulis Assalamualaikum warahmatullahi, ramai yang cacat merbak. Itu baru salam.
Jadi awak diuji, para pelajar diuji pada tulisan, bukan pada verbal, pada percakapan. Justru itu tulis dengan betul. Elakkan daripada silap ejaan. Okey, masa yang ada sila, buat rujukan sebaik mungkin. Okey, setiap perkataan yang ditulis dari segi barisnya, titiknya. Okey, sebelum kalian menghantar kertas jawapan. Seterusnya, okey, saya nak kongsikan di sini kepada anak-anak pelajar sekalian beberapa contoh lah, beberapa contoh soalan Nahwu STPM bagi semester pertama. Okey, secara tuntasnya, secara mudahnya, contoh yang pertama, iaitu yang pertama ni arahan. Ini soalan peperiksaan, soalan sebelum ini ya. Arahannya, syakil akhira kulli kalimatin tahtahu khat ma'a bayani mawqi'ihal i'rabi. Okey, syakil sebagaimana yang disebutkan tadi, okey, bariskan akhir setiap perkataan. Maknanya perkataan diminta supaya bariskan huruf terakhir. Okey, bagi perkataan yang bergaris. Soalan itu dia garis perkataan yang dia minta supaya kita bariskan itu. Yang baris hanya baris huruf akhir sahaja dalam perkataan tersebut. Itu satu. Yang kedua diminta ma'abayan, diterangkan mauqi', kedudukannya dalam i'rab, dia panggil i'rab. Okey, tengok soalan pertama. Fi sa'atil hadiyati 'ashrata sabahan, pada jam 11 pagi, wasala wufudul mu'tamar. Okey, telah tiba para perwakilan muktamar. Yang digaris pada perkataan wufud, wufudu. Okey, jadi saya bagi contoh jawapan di situ. Al-jawab kalimah wufudu. Dan sila perhatikan kepada huruf terakhir yang berwarna merah itu. Dan huruf terakhir itu para pelajar hendaklah meletakkan baris, membariskan dia. Okey, baris hadapan. Apa dia punya ni? Bayan mauqi'. Mauqi' i'rabnya adalah fa'il. Dia ada perkaitan di antara kedudukan mauqi' i'rab itu dengan baris. Fa'il hukumnya marfu' bila marfu' dengan dhammah. Okey. Yang kedua, amali kerja saya yantahi mutaakhiran, berakhir ataupun selesai lewat hazal yaum, pada hari ini. Maksudnya, adakah kerja saya lewat hari ini? Ini bentuk persoalan. Okay, kalimah yantahi. Yantahi itu adalah fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari'. Dia marfu'. Sebab marfu'? Dia berada pada kedudukan khabar. Amali mubtada, yantahi khabar. Khabarnya marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Okay, tengok perkataan yantahi. Huruf akhir yang berwarna merah itu yantahi. Okey, apa mauqi'nya? Khabar jumlah. Okey, kalau di situ jumlah fi'liyah. Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga. Laja'al faruna. Okey, minal harbil ahliyati ila maqarril umamil muttahidah. Okey, soalan agak mencabar juga istilah yang digunakan. Laja'a memberi makna berlindung. Al-faruna maknanya orang-orang yang melarikan diri. Kalau istilah kita para suaka lah, suaka dia. Para suaka, orang-orang yang melarikan diri berlindung minal harbil ahliyah, daripada peperangan saudara, ila maqarril umamil muttahidah, ke tempat Al-Umam Al-Muttahidah, maknanya PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menyelamatkan diri. Okey, itu dari segi makna dia. Okey, perhatikan perkataan yang bergaris maqarri. Kenapa dia jadi maqar? Okey, maqarri sebab sebelumnya ada ila. Ila tu harfu jar. Okey, justru itu barisnya. Perhatikan yang berwarna merah, maqarri, ra berbaris di bawah. Kenapa? Sebab dia itu isim majrur bi ila sebelumnya. Sebab ada ila, maka dia hendaklah dibariskan baris bawah. Yang keempat, al-musyarikuna fil masyru' qad yanjuzunahu khilala usbu'in wahid.
Okey, maksud ayat para peserta, ramai ni, jamak muzakkar salim, al-musyarikun ada waw nun hujung Para peserta fil masyru' dalam projek itu kadang-kadang dapat menyiapkannya, yang juzun dapat menyiapkannya khilala sepanjang 1 minggu sahaja ataupun dalam jangka masa 1 minggu sahaja. Okey, kalimah yang bergaris al-musyarikun. Musyarikun itu adalah isim kata nama. Isim yang berada di awal jumlah adalah al-mubtada. Okey, letak baris, perhatikan pada huruf yang berwarna merah, al-musyarikuna, sebagaimana yang diarahkan. Okay, apa mauqi'ul i'rab, kedudukannya mubtada. Okey, yang kelima, antum a'lamu minhum, awak lebih mengetahui daripada mereka, haula masyakili hadhil qaryah, tentang masalah-masalah kampung ini. Perkataan a'lamu. Okey. Apakah anak-anak pelajar dapat mengesan jawapannya? Ya, saya yakin. Okey, antum mubtada, dia dhamir munfasil, dia berada pada kedudukan mubtada. A'lamu khabar. Okey. Letak baris akhir, huruf akhir a'lamu, huruf mim yang berwarna merah, a'lamu baris hadapan, dan mauqi' al-i'rabnya ia adalah khabar. Okey. Okey, ini saya sentuh tadi tentang teknik menjawab. Soalan yang sebegini alangkah teraturnya, okey, dan juga senangnya hati pemeriksa apabila melihat jawapannya sebegini dalam bentuk jadual. Ada rakam, nombor, kemudian kalimah, perkataan yang awak jawab tu, kemudian awak letak dia baris dia, okey. Itu semua betul semua tu. Okey. Kemudian satu kolom untuk mauqi'il i'rab, iaitu fa'il dan seterusnya sebagaimana yang dibincangkan sekejap tadi. Itu teknik menjawab penting, penting sekali. Kita kena jaga psikologi pemeriksa. Okey, biar tenang dan merasa sejuk bila melihat kertas kita. Okey, taslujus sudur Arab kata. Okey, seterusnya. Okey, ini saya kongsikan contoh soalan yang kedua. Okey, arahannya bayyin ma idza kana ta'nis. Okey. Kulli fi'lin tahtahu khat fi ma ya'ti wajiban aw jaizan ma'a dzikril 'illah. Okey, maksudnya terangkan ta'nis bagi perkataan yang bergaris di bawah ini sama ada wajib ataupun jaiz. Jaiz ni dalam bahasa kita panggil harus. Okey, wajib kena ta'nis ataupun jaiz harus. Okey, itu satu. Yang kedua, zikril illah, sebutkan sebabnya. Okey. Yang pertama, okey, qala Allah Taala wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Anak-anak pelajar ingat tak? Okey, bila kita baca ayat yang menyebut qala Allah Taala, itu makna ayat Al-Quran. Okey, ingat dalam surah mana ni? Dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, syams makna matahari dah. Dan matahari itu beredar di tempat peredarannya. Itu maksud ayat ini. Okey, wasyamsu, kalimah yang bergaris adalah tajri. Okey, tajri. Contoh jawapan, okey, kalimah tajri, wujub ta'nis wa jawazuh. Itu jawapan dia sama ada wajib ataupun harus. Jawapan dia wajib. Okey, kenapa illah dia? Kaunu fa'ilihi muannas. Okey, kaunu fa'ilihi, dia itu maknanya muannas. Okey. Dhamiran li muannas. Okey, jelas untuk dhamir merujuk pada muannas. Okey, yang kedua, tatafattahu zuhuru fir rabi'. Okey, bunga-bunga itu, tatafattah ni berkembang. Okey, pada musim bunga. Rabi' memberi makna musim bunga. Okey, kalimah tatafattahu,
Tatafattahu dari segi jawapannya wajib ataupun jaiz, jawapan dia jaiz. Okey, kenapa? Sebab dia kaunu fa'ilihi muannatsan ghaira muannats, yakni ghairu haqiqi, muannas tidak hakiki. Sebab perkataan bunga, muannas tidak sebenar. Okey. Kalimah seterusnya, tad'uni khalati daiman ila ziyaratiha. Okey. Tad'u maknanya mengajak saya. Siapa yang mengajak saya? Khalati, mak saudara saya. Khalah yakni mak saudara sebelah ibu. Kalau ammah, ammati, mak saudara sebelah ayah. Mak mengajak saya, mak saudara saya, daiman, sentiasa dia mengajak saya, ila ziyaratiha, supaya menziarahinya. Okey. Itu pun jawapan dia wajib ataupun jaiz. Jawapan dia jaiz. Kenapa? Kaunu fa'ilihi, kerana fa'ilnya muannas ghairu muttasil bih, muannas yang tidak direct, tidak secara langsung. Okey, sebabnya tad'u ni di situ dia maf'ulun bih. Maknanya fa'il maf'ulun bih. Khalati itu baru fa'il balik. Dia tidak direct, tidak langsung. Okey, seterusnya iaitu ta'mal ummi mudarrisatan fil madrasati tsanawiyah. Okey. Okey. Bekerja, mak saya bekerja sebagai guru di sekolah tsanawiyah, menengah, ad-diniyah, agama. Okey, ta'malu ummi itu direct. Bekerja mak saya bekerja. Di situ jawapannya wajib. Okey. Kenapa? Apa ilahnya? Kaunu fa'ilihi muannatsan haqiqiyan, okey, wa muttasilan bih, makna dia bersambung, direct antara fa'il dengan fa'il. Fa'ilnya ta'mal, fa'ilnya ummi. Dan yang akhir sekali yang kelima, okey, minas sahli iltiqa. Okey. Al-kutub. Okey. Minas sahli iqtina, minas sahli iqtina'ul kutubid diniyah li'annaha tuba'u fi kulli makan. Minas sahli makna mudah untuk iqtina' ni memperolehi lah, mendapatkan buku-buku agama, kerananya tuba'u dijual fi kulli makan, di setiap tempat. Okey, kalimah tuba'u jawapannya okey, dari segi wajib ataupun jaiz, jawapan dia wajib. Kenapa? Kaunu naibu fa'ilihi, naib fa'il. Di situ ada naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya adalah dhamiran li muannas. Dhamir ganti nama merujuk kepada muannas. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang contoh soalan yang ketiga yang berbunyi adkhil. Adkhil sebagaimana maklum tadi, masukkan ala kulli jumlatin atiyah, ke dalam setiap ayat berikut harfun nafyin munasibin laha, masuk huruf nafi. Mana jadikan ayat itu ayat nafi, dimasukkan peranti nafi. Okey, ayat yang diberi dalam soalan ini adalah ayat biasa, ayat fakta biasa. Okey. Nombor satu, yang pertama, zahaba Muhammadun amsi ila baiti ammih. Okey, Muhammad kemarin ke rumah bapa saudaranya. Maknanya Muhammad pergi, kemarin ke rumah bapa saudaranya. Yang kedua, yurafiqu akhi walidi fis safar. Menemani akhi, adik saya ataupun saudara lelaki saya menemani ayah saya ke fis safar, dalam perjalanan, dalam pemusafiran. Yang ketiga, fil baiti dhaifun, dalam rumah itu ada seorang tetamu. Yang ketiga, yazuru khali, sadiqahu, melawat bapa saudara saya.
Kalau khalati tadi mak saudara ada tak. Ini khali. Bapa saudara saya melawat sadiqahu, kawannya, yaumal ahadil qadim, pada hari Ahad yang akan datang. Okey, yang kelima, Fatimatu mudarrisatun mithaliyatun. Fatimah seorang guru contoh, guru mithali. Okey, itu ayat ataupun soalan yang diberikan. Kita cuba tengok jawapan. Okey, jawapan yang digariskan bagi soalan ini. Okey. Inilah contoh jawapannya dengan kita meletakkan peranti nafi. Okey, perhatikan perkataan yang berwarna merah bila kita masukkan peranti tu. Okey, jawapan nombor 1 kita boleh guna ma zahaba. Ataupun para calon juga boleh beri respon lam yazhab. Nak guna fa'il mudhari' nafi guna lam yazhab. Kalau fa'il madhi kita guna ma, guna fa'il madhi zahaba, ma zahaba. Okey. Ma zahaba ataupun lam yazhab Muhammadun amsi ila baiti ammih. Yang kedua, kita masuk sahaja la. Okey, la yurafiqu, maknanya tidak menemani. Saudara saya tidak menemani ayah saya dalam perjalanan, dalam pemusafiran. Yang ketiga, laisa. Laisa maknanya tidak juga. Laisa fil baiti, tidak ada dalam rumah itu. Dhaifun, tetamu. Yang keempat, lan yazura, tidak akan menziarahi. Kita guna peranti lan. Lan kita guna selepas lan adalah fi'il mudhari' selepasnya. Sebab dia guna yazuru fi'il mudhari', kita masuk lan. Yazuru melawat, lan yazur tidak akan melawat. Nafi lah. Khali, bapa saudara saya, kawannya pada hari Ahad yang akan datang. Dan akhir sekali juga dimasukkan laisat. Laisat. Sebab apa laisat? Daripada laisa jadi laisat. Okey. Kalau lelaki laisa, laisa Muhammadun. Kalau perempuan laisat tambah tak, menunjukkan untuk perempuan. Laisat Fatimatu, tidaklah Fatimah, ataupun Fatimah bukan guru mithali. Itulah beberapa contoh yang saya boleh kongsikan pada ruangan ini. Okay, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Okay, dan saya rasa perkongsian kita untuk kali ini sudah cukup memadai, dan sehingga berjumpa lagi, dan syukran jazilan. Terima kasih kepada anak-anak pelajar sekalian. Okay, ad'u Allah Ta'ala an takunu minan najihin wal faizin. Okay, fil imtihan. Semoga kamu anak-anak sekalian, calon-calon STPM semesta 1 menjadi calon yang berjaya dengan cemerlang. Okay, insya-Allah naltaqi fi halaqatin qadimah. Astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.